Hai semua, kita bertemu lagi dalam kelas online bersama Cikgu Afi. Okey, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Kita akan mulakan dengan pengenalan tahun 6. Okey, apa yang anda akan belajar dalam video kali ini? Cikgu harap kamu akan dapat menyatakan dua bahan yang digunakan seperti polyvinyl chloride ataupun PVC dan perspex. Okey. Tapi apa tu PVC dan perspex ni? Cikgu akan panggil PVC saja, okey? Sebab biasanya dalam kehidupan seharian pun kita akan panggil PVC. Nampak macam familiar kan? Nampak macam selalu dengarkan PVC. Tapi perspex pula jarang dengar kan? Mari kita berkenalan pada hari ini. Okey? Okey, sebelum kita berkenalan, cikgu ada soalan. Saya diperbuat daripada apa? Tengok gambar yang pertama. Apa ni? Jangan tengok orang tu. Itu adalah eskalator. Eskalator tu diperbuat daripada besi. Lepas tu dalam tu apa yang menyebabkan dia bergerak? Elektrik. Mechanical dia. Sistem dia di dalam tu kan. Seterusnya, ni apa sebenarnya? Lift kan. Tapi ni lift ni, dalam lift ada tangga pula. Diperbuat daripada pun sama, besi. Ada juga daripada aluminium kan, steel. Ada juga daripada simen. Ada berlampu. Makcik happy betul kau makcik? Dia tengah menggunakan vacuum. Vacuum tu adalah teknologi untuk membersihkan lantai, menggantikan penyapu. Vacuum tu macam mana dia boleh menyedut sebenarnya? Dia ada kipas kan? Kipas tu bergerak, dia ada mechanical, digabungkan dengan alatan-alatan yang lain. Ada besi, ada plastik, ada bulu-bulu dia dekat bawah kan, supaya dapat menyedut dengan efektif. Tengok, mesti ini antara jawapan-jawapan kamu. Okey. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bahan PVC dan bahan perspex. Okey, bahan PVC dan perspex. Kita mulakan dengan polyvinyl chloride ataupun PVC. Apakah ciri-ciri dia? Yang pertama, dia adalah bahan plastik. Yang kedua, dia ringan tetapi keras. Macam mana tu? Dia kukuh dan tahan lama. Dah kukuh mestilah tahan lama kan? Okay, seterusnya, dia kukuh dan kuat. Ni kalau mau pukul perompak boleh ni. Okay, ni adalah contoh dia. Apa dalam gambar tu? Pipe. Pipe air. Biasa kamu tengok dekat rumah kamu kan ada pipe. Itulah PVC. Pipe tu diperbuat daripada polyvinyl chloride. Contoh lain lagi? Ini hos apa ni? Hos mesin basuh kamu. Kalau ada mesin basuh di rumah. Ini juga diperbuat daripada PVC. Dia plastik kan? Dia ringan tapi keras. Kukuh dan tahan lama. Berapa tahun sudah hos mesin basuh kamu tu? Seterusnya, kukuh dan kuat. Kuat kan? Kukuh kan? Ni kalau cikgu lipas ni, mau patah pinggang ni.
sakit. Jadi dia mendapati semua ciri-ciri PVC. Seterusnya ni apa? Pintu kan? Pintu ni pun sama. Dia kukuh, dia kuat, tahan lama. Kalau dia tak kuat, tak tahan lama, nampaklah kamu tengah berurusan dekat dalam tu. Lubang-lubang, senang orang subuk kamu di dalam. Seterusnya adalah perspex. Bahan perspex ni ciri-ciri dia adalah dia bukan logam, dia ringan dan keras, dia tahan lama dan juga mempunyai pelbagai bentuk. Kita tengok contoh-contoh dia apa. Okay, contohnya kamu selalu tengok ni kan, kalau dekat sekolah kamu ada papan-papan macam ni kan, dia macam nampak plastik kan. Dia adalah bukan logam, seperti plastik. Dia perspex nama dia. Dia ringan tapi keras. Ni kalau jatuhkan kepala sakit ni. Dia tahan lama, bertahun-tahun pun boleh. Sebab tu kita boleh jadikan dia papan tanda. Dia ada pelbagai bentuk. Kita tengok bentuk lain lagi ya. Ni bentuk dia yang lain. Biasa dekat papan tanda. Okey, ni kereta daripada perspex? Bukan. Tu nombor plate dia, KER 15. Nampak macam perkataan keris, tapi KER 15 nombor plate kereta. Nombor plate tu yang warna hitam tu, itu adalah perspex. Jadi selepas ni kamu balik rumah, bolehlah kamu pergi cakap dengan kamu punya ayah, kamu punya mak, datuk, nenek. Pak, ayah, ni nombor plate ni kan, ni bukan plastik, ni perspex sebenarnya. Nampaklah kamu pandai kan. Okey, tapi apa perbezaan dia? Nampak macam sama dua-dua plastik. Jom kita lihat perbezaan dia. Okey, kalau kamu tengok jadual tu, PVC tidak mudah retak, tapi perspex mudah retak. Kalau kamu tengok paip air kamu tu jarang retak kan. Nombor plate pula, cuba kamu tanya bapa kamu, mudah patah kan? Ni kalau lah kan kita terlanggar batu ataupun terlanggar apa-apa yang keras, mesti dia mudah retak. Satu lagi, PVC itu mudah dilentur. Kita boleh tengok kan, dia kalau PVC, pipe PVC yang panjang tu dia akan melentur ke bawah, dia lembut jadinya. Yang ni pula perspex ni tidak mudah dilentur, dia keras. Kamu tengok, kalau kamu ingat lagi tadi ciri-ciri dia keras. PVC pula murah. PVC murah, hari tu cikgu ada beli untuk rumah cikgu kan, cikgu mau extend sikit pipe dekat rumah cikgu. Dia harga dia sekaki ada dalam RM3. Sangat murah sebenarnya. Tapi tidak pula untuk perspex, harga dia mahal. Nombor plate sahaja, papan dia sahaja tidak termasuk dengan nombor-nombor dan huruf-huruf tu. Harga dia boleh cecah RM20. Kecil saja kan, berbanding PVC yang besar tadi. Okey, untuk menghasilkan sebuah projek, apakah alatan tangan yang akan kita gunakan? Kita akan belajar tentang peralatan tangan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah projek. Antara projek-projek lah kan, kalau orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bekerja, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar. Contohnya vacuum tadi, lift tadi, escalator tadi. Tapi untuk kamu, kita akan cuba menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan suasana di sekolah. Okey, apakah alatan yang kita boleh gunakan? Okey, kita akan gunakan alatan tangan yang melibatkan kerja-kerja tangan. Okey, yang pertama adalah gergaji kayu. Ni biasa kamu tengok. Tapi tahukah kamu dia khas sebenarnya, dicipta khas untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, kita tonton video macam mana cara menggunakan gergaji kayu. Okey, mula-mula kita kena buat alur dia sikit.
supaya dia boleh pegang laluan, dia jadi laluan untuk gergaji itu. Kemudian barulah kamu boleh sorong dan tarik dia untuk menggergaji. Okey, seterusnya ni dia kena ada sudutnya, condong sedikit. Dan juga postur badan kamu. Kedudukan badan kamu perlu betul. Siku perlu dekat dengan pinggang kamu, dengan badan kamu. Cara kamu memegang juga mempengaruhi supaya memudahkan kamu untuk menggergaji. Lepas tu jangan terlampau tekan sangat. Biarlah yang tajam-tajam itu, mata gergaji itu bekerja. Okey. Seterusnya adalah gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus ni mungkin ada antara kamu yang tidak pernah nampak, tapi dia digunakan untuk memotong kayu dan papan yang nipis. Cikgu tak mau cakap banyak, kita tengok video, kita tonton video. Okey, ini adalah cara-cara kita nak gunakan gergaji lengkung halus. Mudah bukan untuk kita menggergaji yang berlengkung-lengkung situ. Tengok bentuk dia sebenarnya macam mana. Kita boleh gunakan pensel tanda dulu, gunakan baris sesiku L. Kemudian baru kita gergaji ikut bentuk yang kita lukis tadi. Tengok bentuk gergaji lengkung halus. Dia memanjang bentuknya macam tu sebab memudahkan kita untuk selok belok nanti dalam masa menggergaji tu. Dia punya mata tu agak nipis. Ni tengah dia tunjuk ni agak nipis dan tajam. Dia mudah patah, jadi kita kena berhati-hati untuk memegangnya, menggunakannya. Okay, kita pegang di situ, okey? Okey. Sekarang kita ada gergaji kerawang. Gergaji kerawang ni kita gunakan tenaga elektrik. Dia gergaji juga lebih kurang gabungan antara dua gergaji tadi tu. Dia gunakan elektrik. Kita boleh buat kerja kita pemotongan kayu dengan cepat dan sesuai untuk potongan melengkung. Yang ni yang besar punya. Cikgu akan tunjuk yang kecil punya, yang biasa kita boleh lihat. Ni kita gunakan elektrik. Okey, kita tengok video ni. Kalau kamu tengok, mudah saja dia potong kan. Okay, dia ada berbagai mata di situ, macam-macam jenis. Jadi memudahkan untuk kita memilih ikut bahan yang kita mau potong. Kayu tebal guna lain, kayu nipis guna yang lain. Tengok nampak bersih dan licin saja untuk memotong permukaan yang melengkung. Okey. Seterusnya adalah pahat. Pahat ni kita gunakan untuk memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Tanggam tu apa? Tengok gambar kat bawah tu. Itulah tanggam. Dia cantuman antara kayu dengan kayu tanpa menggunakan paku. Dia hanya selit ikut bentuk dia. Okay, macam mana guna pahat ni? Kita tengok satu video ni. Ditunjukkan cara untuk guna pahat. Pahat tu adalah di tangan kiri dia ni. Ini adalah penukul. Kita boleh gunakan macam-macam lah. Kalau benda ni pun tidak ada pun kita boleh gunakan. Biasanya batu pun boleh lah kan. Jangan batu lah, kita ada tukul biasa pun boleh guna tukul biasa. Okey. Seterusnya adalah pisau pengukot ataupun ni kamu panggil sebagai stapler gun. Stapler gun ni digunakan untuk mencantumkan dua jenis bahan. Satu bahan yang lembut, satu bahan yang keras di belakang ni, okey. Sebagai contohnya, kita tengok video ni, okey. Okey.
Dia tengah buat apa ni? Pasti kamu suka ni kan? Tengok tu. Dia sebenarnya melukis atas kain putih. Dan di belakang dia ada kayu. Dilukis guna stapler gun saja. Hebat bukan? Kamu, cikgu perhatikan murid-murid cikgu selalu ni. Kalau cikgu ada bekang ni kan, suka betul mau tekan-tekan. Mau main-main. Okey. Seterusnya adalah pistol berkat panas. Juga mencantumkan dua bahan. Ini kita panggil hot glue gun dalam bahasa Inggeris ya. Ya, kita tengok kegunaan dia macam mana. Kita boleh guna dia. Untuk lembaran kerja, cikgu mohon supaya lengkapkan lembaran kerja yang cikgu sudah edarkan. Sekian, terima kasih dari cikgu. Bye-bye.